li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan puan-puan yang menjadi ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan jawatan kuasa perjumpaan kita pada pagi ini. Seterusnya ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, dan seterusnya tuan-tuan yang di luar dan juga perempuan yang di dalam, yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya sekarang ni tengah ngetok, because I am the only thorn among the roses. Faham ke mana? I am the only thorn here among the roses. Pintu tutup lah tu, tinggal saya seorang ni. Ini yang ngetok ni. Mudah-mudahan perjumpaan kita pagi ini mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita. Allah beri kita kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kita, untuk membetulkan akidah kita, untuk membanyakkan lagi ibadah kita, dan untuk menambahkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diterima sebagai hamba-hambanya. Di mana firman Allah Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Sambung apa lagi? Wadkhuli jannati. Ramai ustazah rupanya ya. Ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Kita redha dengan Allah, Allah pun redha dengan kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita ni Allah iktiraf sebagai hamba-hambanya. Allah declare bahawa kita ni adalah hamba-hamba Allah. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, maka apa ganjarannya? Wadkhuli jannati. Apa artinya? Welcome to my syurga, kata Allah. Ndak ke tanda. Lagi ndak ke tanda. Ate. Ya. Kalau ndak, lepas ini nyemua kain ketang dada aja. Iya kan? Ini dia perempuan ya. Minta maaf lah, ustaz ni lain sikit. Ya. Dia cakap direct aja. Direct to the point. Tak ada selendong-selendong. Ya. Baik, alhamdulillah kita ni terdiri kepada orang-orang yang ndak akan syurga. Kita ndak, cita-cita kita ialah nak masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita dikabulkan Allah hasrat kita itu, dan tidak kita ni dimasukkan ke dalam neraka setelah kita kembali kepadanya ya. Mudah-mudahan kita dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah itu. Nak dapat syurga syaratnya dua aja. Bukan banyak benar syaratnya. Apa kata Allah dalam Quran? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan beribadah atau beramal dengan amalan yang soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka apa? Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Tak betul. Selama-lamanya baru betul. Ya. Jadi syarat nak masuk syurga apa? Dua aja. Bukan susah benar. Susah ke senang?
Senang ke susah? Sekali lagi, senang ke susah? Senang. Apanya senang? Apanya senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu ya. Buatnya perit. Nak ngaji ni bukannya senang ni. Senang ke? Susah. Nak datang naik motor lah, naik tokar lah, naik bas lah, macam-macam. Ya. Kadang-kadang macam saya tengok tadi seorang lalu tadi, empat kakinya depannya tu, dia bawa 4 kaki sekali. Susah tu. Tapi lagi susah, lagi besar pahalanya dia dapat. Lagi jauh dia berjalan, lagi banyak pahalanya dia terima. Siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah hinggalah dia kembali ke rumahnya. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah hinggalah dia kembali ke rumahnya. Jadi puan-puan, siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan tak ada lain untuk menuntut ilmu, dia dikira dia berada di jalan Allah. Kalau dia mati kejap ni, mati apa keluar? Syahid. Mati syahid. Ndak ke tak ndak? Sekali lagi, ndak ke tak ndak? Okey, next question. Siapa ndak mati kejap ni, angkat tangan. Sudah tak ndak? Tadi ndak. Tak ada orang angkat tangan pun? Ada seorang dua aja. Memang pun jangan minta mati. Tak boleh kita minta. Rasulullah larang, Allah pun larang. Jangan kita minta mati. Tapi walaupun kita tidak minta mati, kita redha dengan kematian. Kerana ia pasti akan datang. Redha pun mati, tak redha pun mati. Suka pun mati, tak suka pun mati. Seronok pun mati, benci pun mati. Jadi matinya itu ialah kerana Allah Ta'ala. Syahid itu. Orang mati syahid di antara 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi jangan minta mati. Ada orang minta mati? Ada. Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Ada tak orang cakap betul? Atau dah mati ke belum? Mudah-mudahan Allah ampunkan dia dan dapat dia masuk syurga. Baik. Dan kita bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni terdiri daripada orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Yang pertama iman. Iman tu lain kali lah cerita kalau ada. If you invite me next time, I will just tell about iman only. But not today. Today I have a different topic. Ada tajuk yang lain. Ada lah. Kita bersyukur kepada Allah bahawa kita ni terdiri daripada orang-orang yang sembahyang. Tajuknya pada pagi ni sembahyang. Bersyukurlah kita ni kerana kita ni orang-orang yang sembahyang. Iya kepada sembahyang pun. Kalau dah tua-tua kopi ni ninggalkan sembahyang, beratlah. Tahu, udah umur 73, ninggal sembahyang lagi. Tahu sampai umur 73? Tahu kan? Saya tunjuk mana korang ni. Udah umur 73 tak sembahyang juga, berat penuh lah. Jadi alhamdulillah kita terdiri daripada orang-orang yang sembahyang. Kalau dia tak sembahyang malang lah. Kerana satu waktu tinggal sembahyang puan-puan. Satu waktu tinggal sembahyang, esok masuk neraka selama 60 tahun. One more time, dengar elok-elok. Satu waktu tinggal sembahyang, esok masuk neraka 60 tahun. 60 tahun tu akhirat ke dunia? Akhirat. 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Iya ke 60,000 ni. Satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun di dunia.
yaumin kana miqdaruh alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah ya. Pada satu hari yang mengikut kiraan kamu di dunia ini adalah bersamaan dengan 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 60 tahun berapa tahun? Udah. Tak ada ke cikgu ni? Belum cuti lagi. Ustazah tak ada? Banyak ustazah ya. Dia bukan tahu matematik ya. Ini yang ngajar ni dulu cikgu matematik tahu. Jadi berapa? 60 kali 1000 kali 365. Mana datang 365 tu? Setahun 365 hari. Kalau 60 tahun 365 kali 60 kali 1000 lagi. Berapa? Udah tak tahu. Tak apalah. Ya, saya bagi jawab ni. Ya, 21.900.000 tahun. Ya, 21.900, lagi 3 ujung tu ya. 900.000 tahun. Dekat-dekat dengan 22 juta tahun. Siapa lalu noho yang kat tangan? One more time. Siapa lalu noho, siapa teringin nak masuk neraka 21.900.000 tahun, angkat tangan. Angkatlah ayah ndak kata. Saya angkat ni bukan saya ndak betul ya. Takut kita oleh yang demikian. Kalau adalah dulu-dulu ninggalkan sembahyang, apa buat? Ganti balik. Dengar ke ni? Kalau ada dulu-dulu tengah muda-muda dulu tinggal sembahyang masa sekolah tu tingkat 4, tingkat 5, tak sembahyang sebab pergi belah petang, ada kurikulum ke apa nama gelar ni ya. Tinggal sembahyang, apa buat? Cek balik berapa waktu tinggal. Dan puan-puan cek balik. Hari tu masa beranak tu. Ada orang yang dah beranak? Ada ke tak ada? Ya, dia beranak dulu. Ya, udah 30 hari udah kering. Udah kering. Artinya tak ada darah nifas lagi. Tapi orang Melayu ni dia berpegang kepada pantang mesti 44 hari. Bermakna 11 hari dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ya. Faham ke ni? 11 hari pasal budak kering tu patutnya apa? Wajiblah dia sembahyang, wajiblah dia mandi ya. Tapi dia nak 44 hari juga. Sebab orang Melayu orang itu dia pantangnya 44 hari. Bermakna 14 hari dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Satu waktu 60 tahun. 14 hari berapa tahun? 60 kali 14. Kira lah sendiri. Takkan itu pun tak tahu katanya. 60 kali 14. Ya. Itu tahun tu. 60 kali 14 tahun. Kalau kira apa? Tahun dunia pula berapa? 60 kali 14 kali 1000 kali 365. Sikit ke banyak itu. Ya. Lepas tu anak ada 14 pula. Macam? Satu anak berapa tahun masuk neraka? Ya. Jadi siapa yang ada macam itu, saya tak nuduh perempuan ni ya. Kalau ada lah orang yang itu apa buat? Qadha balik. Kerana sembahyang ni tiang agama tahu. As-salatu imaduddin kata Nabi. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menunaikannya maka dia telah mendirikan sembahyang. Wa man tarakaha faqad hadamaddin kata Nabi lagi ya. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Dia jadi peruntuh agama. Dia jadi musuh agama. Dia jadi pembinasa agama. Orang yang tak sembahyang tu. Ya, dia jadi apa? Pembinasa agama, musuh agama, musuh Allah, musuh Islam. Orang yang tak sembahyang. Ya. Siapa yang tak sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita musuh agama lah tu.
Musuh Islam lah tu. Musuh Tuhan lah tu. Kadang-kadang cucu kita musuh Tuhan lah tu. Kadang-kadang anak-anak saudara kita musuh Tuhan lah tu. Kerana itu kata Nabi, kita ingat musuh Tuhan ni George Bush. Ya, kita ingat Radovan Karadzic. Kita ingat Ariel Sharon. Kita ingat Benjamin Netanyahu. Kenal ke mana? Kita ingat itu musuh Tuhan. Tak ada sebut pun. Nabi tak sebut pun Benjamin Netanyahu. Nabi sebut orang yang meruntuh agama ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Kadang-kadang suami kita jadi benih kepada anak-anak kita. Rupanya benih itu benih siapa? Benih musuh-musuh Allah. Benih musuh agama. Itu yang kita kandung. Kenapa? Kerana dia tak sembahyang. Ya. Kadang-kadang kita sendiri musuh agama lah tu. Ya, sebab itu sembahyang itu sangat penting jadi tiang agama. Mengapa sembahyang jadi tiang agama? Kerana ya, Allah perintahkan ya. Dia jadi tiang agama. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah kata Allah ya. Mintalah kamu pertolongan daripada Allah dengan sabar dan juga dengan mendirikan sembahyang. Ya. Jadi kita bersyukurlah kerana kita ni menjadi orang-orang yang sembahyang. Istiqamahlah. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang ini Allah ambil perintahnya direct di langit. Ya ke dah? Dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Allah jemput Nabi Muhammad dari bumi ni ke langit semata-mata nak bagi perintah sembahyang. Lain-lain perintah semua melalui malaikat Jibril. Semua perantaraan Jibril. Tapi sembahyang direct from Allah. Tahu ke direct? Langsung dari Allah Ta'ala. Udah naik langit ke-7 tu, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ya. Di situlah diturunkan perintah sembahyang. Mulainya berapa waktu? Berapa waktu? 50. Ya. Tapi kerana kasihnya Rasulullah kepada umat dia, Rasulullah tu kasihkan kita. Kesian tengok Damai, kesian tengok Pe'ah tu, kesian tengok Etun tu, kesian tengok Munah tu, kesian tengok Limah tu. Ada ke tu? Tak ada. Kesian tengok Enab tu, tak ada. Ya, kesian tengok Era Fazira tu, tak ada. Ada ke tak ada? Jadi kesian dia naik kata, minta korang. Dapat korang berapa? Dapat korang berapa? 5. Tinggal 45. Ya. Udah 45 turun balik. Kata Nabi Musa, berapa Mat? Kata 45. Kata bangga je dia kata 45. Kata Mat, tak lalu Damai. Kata Nabi Musa. Ya. Tak lalu Damai. Damai ni kemetut. Kreput. Aku umat aku yang gagah-gagah, yang perkasa-perkasa pun tak lalu. Ini kan pula komen, kata umat kamu ni. Naik lagi, minta korang lagi. Turun berapa? Turun 5 lagi, tinggi 40. Turun balik kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, berapa dah? 40. Oh, tak lalu, naik lagi. Begitulah turun naik. Berapa kali turun naik? 9 kali turun naiknya. Kenapa? Kerana kita. Dia lalu tak? Nabi Muhammad lalu tak? Lalu kalau dia boleh buat walaupun 100 kali dia boleh buat. Tapi dia memandangkan atau memikirkan kita ni. Dia tahu umatnya takkan lalu kan, maka tak malu muka pergi jumpa dengan Allah 9 kali. Minta turun. Akhirnya tinggal 5. Ya, itu yang kita 5 kali sehari tu. Mujur lah kalau 50 sehari yang macam. Kalau 50 waktu sehari yang macam. Tak lalu kita. Ya. Saya tengah ngajar ni berapa kali dah sembahyang agaknya. Kalau sejam saya ngajar berapa kali sembahyang? Orang-orangnya 3 kali sembahyang. Tengah ngajar, Allahu Akbar. Lepas tu ulang balik, sambung balik. Begitulah. Kerana kalaulah 50 kali sehari, selang berapa lama? Selang berapa minit? Kalau 50 kali sehari. Selang 20 minit sekali sembahyang. 20 minit sekali sembahyang. Kalau setengah jam baru 48. Satu hari 24 jam. Kalau setengah jam 48 kali. Ini 50. Bawah lagi daripada 48 kali.
Mau setengah 20 minit, 25 minit lah, 25 minit sekali semayang, 25 minit sekali semayang. Lalu kan tengah tidur, semayang weh, boleh. Mujurlah Nabi tu kasih benarkan kita, prihatin benarkan kita. Tinggal 5 waktu. Kalau kita lalu ke perempuan ni, kalau perempuan lalu ke minta korang sampai 9 kali. Lalu ke dia datang ke kampung, nengok buku tu. Tanya, "Ustaz, berapa harga buku ni Ustaz?" RM50. "Korang lah Ustaz, kami ni dari Batu Gajah. Korang lah, tak apa lah, RM45. Korang lah lagi Ustaz." Ustaz tu kesian tengok, bagilah RM40. Betul? "Korang lah lagi Ustaz." Tak apalah, mikir punya pasal RM35. "Minta lah lagi korang Ustaz." Berapa kali minta lah tu? 4 kali minta lah tu. Tak apalah, korang lah sampai RM30 katanya. Lepas tu minta lagi, nak 9 kali ni, minta lagi, "Korang lagi Ustaz." Apa jawab Ustaz agak? Apa jawab Ustaz? "Kamu pindah rumah aku di sini." Tapi Nabi Muhammad tak ada malu-malu. Terus minta 9 kali. Itu pun kata Nabi Musa, "Minta lagi, sudah 5 kali tu, minta lagi tu." Kata Nabi, "Aku dah kali ni aku malu, tak nak aku jumpa dengan Allah lagi." Lagi pun Allah dah janji, sebelum aku turun tadi, siapa semayang 5 waktu sehari semalam, maka dia dapat pahala seolah-olah semayang 50 waktu. Tadi semayang subuh tadi, berapa kali ganda Allah bagi? Berapa kali ganda? 10 kali ganda. Satu waktu kita dapat pahala 10 waktu. Kalau 5 waktu, berapa? 50 kali ganda. Ndak ke tanda. Kali lagi, ndak ke tanda. Kak, ndak ke tanda. Ndak. Alhamdulillah. Terdiri kita ni mujur oleh Alhamdulillah. Sebab itu jangan kita mengabaikan sembahyang. Apa saja program yang kita lalui, apa saja program yang kita hadiri, acara utama yang kita mesti mesti utamakan ialah sembahyang. Jangan kerana program langsung tak sembahyang. Kerana ngawinkan anak sudah tak sembahyang. Dia ngawinkan anak hari tu, poket dah penuh, sini satu, sini penuh poket. Ngapa? Mana poket penuh, mana tanah penuh dengan apa? Penuh dengan duit. Sini duit, sini duit, sini duit. Orang azan di masjid, hayya ala solat, dia nehen lagi. Nyambut tetamu lagi tau. Kalau tinggal sembahyang satu waktu, nanti masuk neraka. Berapa tahun tadi? 60 tahun. Okey. Jadi alhamdulillah kita ni dah terdiri daripada orang-orang yang ada yang tak sembahyang lagi, angkat tangan. I want to see this person. Ada lagi yang tak sembahyang? Yang culah-culah, tahu culah? Culah sembahyang. Jadi saya nak buat satu cerita begini. Bagi mereka-mereka yang tidak mengambil berat tentang sembahyang. Nak dengar cerita tak? Once upon a time, ada satu masa, ada seorang pemuda. Dia sedang berduka cita, sedang menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dia, "Wahai pemuda, ngapa kamu ni menangis?" Jawab pemuda itu, "Ayah saya baru meninggal dunia semalam. Jenazahnya masih ada di rumah. Tapi malangnya tak ada orang yang hendak menyelenggarakan jenazah itu. Saya panggil mereka, mereka balik lari. Panggil lari, panggil balik, panggil dia balik. Takut je dia. Mengapa?" tanya Rasulullah. Tak jawab dia. Rasulullah tengoklah sendiri katanya. Rasulullah tengoklah sendiri, tolonglah Rasulullah dia selenggarakan jenazah bapa saya ni. Rasulullah masa itu ada hal. Maka diutuskannya, disuruhnya sahabat-sahabat pergi. Disuruhnya Abu Bakar, disuruhnya Umar, disuruhnya Uthman, disuruhnya Ali pergi untuk menyelenggarakan jenazah bapa budak tadi. Pergilah mereka. Pergi ke rumah, tengok adalah jenazah itu tersokok aja dengan kain. Biasalah orang mati kan sokok dengan kain panjang tu. Lepas tu mereka pun keluarkan, tarik kain tu, tarik selimut yang menyelubungi jenazah tadi.
Tengok, tutup balik. Lekas-lekas kejap-kejap itu tutup balik. Apa Ustaz? Kerana rupanya jenazah itu mukanya udah rupa babi hitam. One more time. Mukanya udah rupa muka babi hitam. Ngopang aja hidung dah. Tidur ngopang tau. Datang sahabat tutup balik mayat tu. Terus balik. Tak berani nak dekat tu. Sampai balik Rasulullah tegur mereka. Udah ke kau dia selenggarakan jenazah? Belum ya Rasulullah. Ngapai? Kata Rasulullah. Pandai pula Rasulullah cakap orang aneh. Ini bukan hadis yang jadi hadis pula. Ini saja style persembahannya. Ngapai? Kata Rasulullah. Kata jawab mereka, entahlah ya Rasulullah. Tengoklah Rasulullah sendiri baru boleh kabur apa sebabnya katanya. Jadi Rasulullah pun tak dapat tidak, kenalah pergi tengok. Tengok ialah rupa babi mukanya. Badannya tak, muka itu rupa babi. Kepala itu rupa kepala babi. Hidungnya meropang. Hitam pula tu. Siapa nak kata? Siapa nak kata? Maka Rasulullah tengok macam itu, baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Rasul tu biasanya kabul ke tak? Kabul, ya. Kabulkan Allah. Kejap-kejap itu mukanya berubah balik seperti muka orang biasa. Lepas itu Rasulullah perintahkan para sahabat supaya menyelenggarakan jenazah itu, ya. Maka sahabat pun mandikanlah, kapankanlah, semayangkanlah jenazah itu, bawa ke kubur. Sudah bawa ke kubur, sebelum dikambuh dengan tanah, dibuka balik pembalut mayat tu, dibuka balik mukanya. Tengok sudah balik rupa jadi babi. Kembali mukanya serupa muka babi. Lepas itu tutup balik. Kata Rasulullah tutup. Dah tutup, kambuh balik. Sudah elok ditanam. Ditanya Nabi kepada anaknya tadi, apa dosa ayah kamu ni sehingga dia mati mukanya macam ataupun kepalanya macam kepala babi? Apa kesalahan dia? Jawab anaknya ni, ayah saya ni ya Rasulullah, dia baik orangnya, dia tak pernah bergaduh dengan jirannya, dia tak pernah bertengkar dengan kawan-kawannya, dia tak pernah anaknya orang, dia tak ada pula tuang kedai runcit tak berbayar, dia tak pernah mengacau anak bini orang. Dia ni baik orangnya. Tapi yang saya tahu ya Rasulullah, ayah saya ni tak pernah semayang 5 waktu sehari semalam. Nganggur Rasulullah. Memang ya. Esok orang yang tak semayang nanti akan dibangkitkan Allah rupanya rupa babi hitam. Tak ke tanda. One more time. Tak ke tanda. Esok akan dibangkitkan rupa babi hitam. Balikkan kabur pada anak-anak. Cerita yang saya cerita pagi ni, boleh cerita boleh tak? Esok akan dibangkitkan rupa babi hitam. Bukan itu aja. Sudah dibangkitkan rupa babi hitam, diikat kaki tangan itu dengan rantai daripada neraka. Diikat kaki tangan dengan rantai daripada neraka. Lepas itu rantai neraka itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Sudah masuk ke dalam mulutnya, dikeluarkan ikut ponggongnya. Dalam kitab tak ada sebut ponggong, dalam kitab sebut dubur. Dikeluarkan ikut duburnya. Kemudian diikat semula. Sudah diikat semula itu diheret. Tahu apa itu heret? Dihelet daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Ini akibat orang yang tak semayang. Sebab itu kita ni bersyukurlah kerana kita sempat bertaubat, sempat mendirikan semayang. Sehinggalah mudah-mudahan kita nak mati esok masih lagi dalam keadaan sembahyang. Okey. Ada orang tak semayang lagi angkat tangan? Tak ada. Alhamdulillah. Kemudian puan-puan, kita sudah semayang. Itu syukurlah tu ya. Syukur kita ni kerana kita menjadi orang yang dah semayang. Kemudian nak ditanya soalan lain pula. What is the quality of your prayer? Faham ke ni? Apa katanya?
Macam mana kualiti semayang komen? Agak-agaknya A ke B ke C ke D ke E. Itu kualiti semayang. Macam mana semayang yang diterima oleh Allah. Jadi pagi ni nak bicara tentang itu. Bahawa sembahyang itu ada 5 peringkat. Ya, ada 5 peringkat sembahyang. Yang pertama, sembahyang orang-orang yang jahil. Yang kedua, sembahyang orang-orang yang lalai. Yang ketiga, sembahyang orang-orang yang antara ingat dengan tak ingat. Sembahyang tarik tali, kata tuan guru saya. Dia ngabarkan jenis sembahyang itu tarik tali. Kadang ingat, kadang tak ingat. Yang keempat, sembahyang yang khusyuk. Yang kelima, sembahyang rasul-rasul dan nabi-nabi. In which group do we belong? Kita ni sembahyang yang mana? Yang pertama, sembahyang orang-orang yang jahil. Orang sembahyang, dia sembahyang. Orang tahu, dia tak tahu. Orang rukuk, dia rukuk. Orang sujud, dia tak sujud. Tapi dia tak tahu apa perkara yang membatalkan sujudnya. Dia tak tahu apa perkara yang membatalkan rukuknya. Bacaan pun orang baca, dia baca. Orang baca betul, dia baca tak betul. Ramai ada orang itu tu? Ramai. Siapa ngabarkan? Ramai, bukan saya. Siapa ngabarkan? Nabi. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama fusaq, kata Nabi. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil, dan ulama-ulama yang jahat-jahat. Ada tak ulama yang jahat? Ada. Udah ada menengok saya, dia lah tu katanya. Saya bukan ulama pun, saya cikgu. Ini ulama ni. If you want me to come and teach you, you must give me this much. Otherwise, I'm not going to come. Jahat ke dah tu? Jahat ke dah tu? Jahat lah tu. Sebab itu saya tak pernah meletakkan rega diri saya. Siapa nak, apa nak bagi, bagi. Tak nak bagi pun tak apa. Even without envelope, I will still come. Janji, ada jemputan. Tapi kalau ada, nyongin deh. Jangan letak harga. Ada orang nanya saya tau, Ustaz, berapa kita nak bayar pada Ustaz ni? Kata saya, bayarlah 3 juta ke. Gelak dia dengar tu. Tu yang pertama tadi ya. Apa dia? Sembahyang orang yang jahil. Kadang-kadang masa takbiratul ihram dah batal sembahyangnya. Tengok sini. Orang yang jahil. Tengok. Dia takbiratul ihram. Allah. Allah. Ini takbir ini. Ini takbiratul ihram kau ni. Ustazah. Mana kau ustazah ni? Allah. Ada kau ni ke? Ini apa? Ini apa? Tabik tuan. Kadang-kadang Allah. Ada ke tak ada orang apa tu? Orang perempuan kita tak nampak pasal dia dalam telekung. Tapi kalau orang lelaki nampak lah. Allah. Ngangguk tu. Allahu Akbar. Batal ke dah? Gerak 3 gerak berturut-turut apa macam? Batal. Itu baru gerak tu. Rukuk pun habis tu juga. Allahu Akbar, ngangguk. Allah subhanallah. Batal ke dah? Kadang tengah berdiri itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Batal ke dah? Kenapa? Kerana mengangguk-ngangguk kepala 3. Kepala ni anggota besar. Anggota besar kalau 3 gerak berturut-turut macam batal sembahyangnya. Kadang-kadang dia faham Arab tu, dia pandai dengan Arab. Wa ulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Dia ngeling balik, tak nak bahasanya. Batal ke tak? Batal. Itu dia tak tahu. Bukan tak tahu, tak sedar perkara yang membatalkan sembahyang. Dia jahil. Itu sembahyang yang jahil. Kadang-kadang bacaannya pula Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke ni? Dengar lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke?
Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Berani benar dia menyalahkan tok guru ya. Ya. Okey, dengar lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Salah lagi. Arti mana yang betul pun? Ya. Dengar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Ada dah orang baca bunyi itu. Ada. Kadang-kadang jadi tok imam pula tu. Ya. Jadi Fatihah ni puan-puan kena belajar betul-betul. Pagi ni taklah saya nak ngajar Fatihah pula. Tapi bacaan tu Quran kena baca betul-betul. Kena baca ikut hukum. Dia bukan cakap Melayu. Cakap Melayu tak ngapa. Ya. Cakap Melayu tak ada hukum. Ada hukum cakap Melayu? Ada ke ikhfa cakap Melayu? Ada ke idgham cakap Melayu? Ada ke iqlab cakap Melayu? Tak ada. Ada orang cakap Melayu macam ni. Saya hendak ke Tanjung Rambutan. Ada? Mana ada? Lantaklah cakap macam mana pun tak ada berdosa. Tapi Quran, no way. Allah sebut dalam Quran apa? Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Quran dengan tartil. Lebih-lebih lagi Fatihah. Kena baca betul-betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ham. Setengah orang tu Bismillahirrahmanirrahim katanya. Dia him. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke macam tu? Yang betul macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul ke? Apa salahnya? Haim ya. Tanda saya sudahlah itu je bacaan ya. Ini nak apa? Bacaan tu nak kena betul. Rukun qauli tu ada berapa? 5. Mesti dibaca betul-betul. Yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Jangan Allahu Akbar. Ada tak orang kata Allahu Akbar? Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar. Betul? Mana ada qala-qala? Dia tu hamas saja. Allahu Akbar. Keluar angin ya. Itu namanya hamas. Bukan hamas yang meletupkan diri di Palestin tu. Itu hamas lain ya. Itu. Jadi sembahyang yang apa ini dipanggil sembahyang orang yang jahil. Sembahyang orang jahil tidak diterima oleh Allah Taala. Al-amalu bi ghairi ilmin mardud kata Nabi. Amal tanpa ilmu ditolak. Ya, itu yang pertama. Saya yakin dah puan-puan tak ada golongan ini. Kalau ada belajar lagi ya. Jangan jui aja bibio kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab sembahyang. Ya. Ini ustaz tak ada lain nak ngajar sembahyang. Orang dia nyuruh sembahyang, dia ngajar sembahyang lagi gitu. Padahal dia pun tak betul sembahyang. Jangan betulkan TV anda. Waalaikumsalam. Tak datang ke sini dia kan? Tak datang ke sini dia ni? Hari ni? Ya Allah, lupa. Saya tengah ceramah ni. Oh, dekat mana? Di Batu Gajah. Kan ini minggu ketiga. Dah lupa. Dah lupa mana baik. Cari masa lain insyaAllah. Okey. Patutnya saya pergi ke tempat dia. Ini yang dia telefon ni. Okey. Saya pun terlupa benar. Okey. Di SMTD. Tahu mana SMTD? Tak tahu tidak lah. Okey. Ini sembahyang yang jahil. Orang jahil ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia ada lagi golongan yang jahil macam itu, apa buat? Belajar. Lebih-lebih lagi membaca rukun qauli yang 5 tu. Takbiratul ihram, al-Fatihah, lagi tahiyat akhir, lagi selawatkan Nabi, lagi salam. Kadang salam pun dah salah. Assalamualaikum. Betul ke?
Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke? Ha. Tahiyat pun salah. Atahiyyat, tahi saja. Ha. Kena baca betul-betul. Ha. 5 rukun qauli ni. Begitu juga rukun fi'li tu. Gerak-geri tu jangan bergerak 3 gerak berturut-turut. Ya. Okey, itu sembahyang yang jahil. Ini tak ada orang tu sini. Jangan menyolang mata tengok saya. Bukan perempuan ya. Ha. Ini yang apa? Ini orang tempat lain. Di mana? Di mana? Di Kampung Gajah. Bukan Batu Gajah, Kampung Gajah. Ha. Tempat kampung saya lah. Ha. Dia mana marah-marah datang apa kampung saya. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang orang-orang yang lalai. Tengah sembahyang tu, Allah Akbar. Dia sembahyang pergi pasar pagi, pergi pasar hari Ahad, ya. Milih bawang lah dia, milih ubi kentang lah dia, milih ikan lah dia, milih udang lah dia, milih sotong lah dia. Ada dah orang begitu. Nama pula ada 2 kupang tak boleh ke? Dia tengah sembahyang tu. Ya. Tengah sembahyang nampak Siti Nurhaliza. Tengah sembahyang nampak Neng Baizura. Tengah nampak dia tengah nampak apa namanya? Saloma. Tengah sembahyang nampak Piramli. Tengah sembahyang nampak Musang Berjanggut. Tengah sembahyang nampak Pendekar Bujang Lapuk. Cubaan. Tengah sembahyang tu gelak tu tengah sembahyang. Pasal apa? Dia lalai dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang ni ada 4 jenis. Yang pertama, lalai dalam sembahyang mengikuti waktunya. Dia lalai dalam mengikuti waktu dia. Ya, sembahyang tak ikut waktu. Sembahyang subuhnya pukul 9. Di luar waktunya. Sembahyang lohornya pukul 4.30. Sembahyang asarnya pukul 7.30. Sembahyang isyaknya pukul 1 malam. Itu lalai yang pertama. Yang kedua, lalai ketika dalam sembahyang. Tengah sembahyang tadi lah ya. Tengah sembahyang tu pergi pasar malam dah dia. Jumpa dengan kawan 20 tahun tak pernah jumpa. Bersembang lah dia tengah sembahyang. Tengah sembahyang tu. Ya. Itu lalai dalam sembahyang. Sebab itu kalau hilang kunci apa buat? Kalau hilang kunci apa buat? Sembahyang lah. Dia boleh buka lemari, buka laci. Ngangkat tilam dia tengah sembahyang tu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Entah itu dia buka lemari, buka laci, buka tilam, ngalihkan tilam dia. Lepas je salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun angkat tilam tu. Betul-betul ada kunci tu. Dia pun alhamdulillah kata. Orang alhamdulillah lepas sembahyang, dia alhamdulillah kerana apa? Kerana jumpa kunci. Itu dia. Itu sembahyang tu. Kemudian itu sembahyang orang yang lalai. Sembahyang dalam sembahyang. Yang ketiga, sembahyang berjemaah bagi orang lelaki. Ya. Langsung tak pernah berjemaah. Seorang-seorang aja sembahyang di rumah. Ya, kalau berjemaah dengan isteri dan anak boleh tahan, ini seorang je. Dia sembahyang dalam bilik seorang, anak-anak sembahyang di dapur. Isteri pula sembahyang di anjung. Ya. Orang sembahyang itu kata Nabi sembahyang sesat. Itu dia antara orang yang lalai dalam sembahyangnya. Yang keempat, dia lalai daripada menunaikan tuntutan sembahyang. Ya, kita dalam sembahyang ada tak buat aku janji dengan Allah Taala? Ada tak aku janji dengan Allah Taala? Ada tak sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada ke tak ada? Apa artinya? Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semuanya lillahi rabbil alamin. Kita dah janji dengan Tuhan tu, sembahyang kerana Allah, ibadah yang lain pun kerana Allah, hidup pun kena ikut peraturan Allah. Hidup ni yang macam-macam kita buat. Dalam hidup ni ada tak kita berekonomi? Ada ke tak ada? Mesti ikut ekonomi Allah. Ada tak dalam hidup ni kenuri kenara? Kenuri kenara mesti ikut syariat Allah. Dalam hidup ni ada tak hiburan?
Ada tak hiburan? Hiburan pun mesti ikut cara hiburan Islam. Bukan salah berhibur lah. Ikut cara Islam. Ada tak hiburan dalam Islam? Ada. Ya, Islam tu dah lengkap, dia meliputi segala genap aspek kehidupan. Ada belaka. Ya, apa hiburan dalam Islam? Zikir-zikir yang berlagu tu hiburan lah tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu hiburan lah. Terhibur ke tak? Terhibur ke tak orang melakukan apa ni zikir tu? Terhibur. Itu hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Tapi kalau tak ikut Islam dapat kan? Dalam hatiku hanya ada kamu. Dapat kan? Dapat kan? Ya, hujang geli kahir. Dapat? Dapat tak? Dapat apa? Dapat hiburan aja lah. Pahala dapat. Apa lagi? That's the way I like it. Dapat kan? Dapat pahala kan? Mana dapat? Jadi nak berjanji tu, dah berjanji dengan Allah tu. Sudah berjanji, aku nak hidup kerana kamu, nak ikut peraturan kamu, nak melaksanakan apa saja perintah kamu, nak meninggalkan apa saja larangan kamu. Dia janji dengan Tuhan tu. Lepas itu, lepas salam, you dah balik mungkir janji. Tengah semayang punya hebat, pakaiannya menutup aurat, selai rambut pun tak nampak. Lepas semayang, udah nyemur kain. Apa? Ketan dadek. Baru tadi berjanji dengan Allah. Udah mungkir. Orang mungkir janji. Tanda apa? Tanda, salah satu daripada tanda munafik. Jadi itu orang yang lalai dalam semayang. Ya? Lalai itu 4 jenis lalai. Yang pertama, semayang dalam waktunya. Yang kedua, lalai ketika sedang semayang. Yang ketiga, lalai menunaikan semayang berjamaah orang lelaki. Yang keempat, lalai daripada melaksanakan tuntutan sembahyang. Ya. Orang lalai dalam sembahyang ni jangan takut. Allah nak bagi hadiah istimewa bagi mereka-mereka yang lalai dalam sembahyangnya. Allah nak bagi hadiah istimewa. Tak ke? Tak nak. Tak nak juga. Hadiah istimewa tak nak. Iya ke? Apa istimewanya? Special offer from Allah. Tak nak? Apa offernya? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi mereka yang semayang, yang mereka itu lalai di dalamnya. Siapa yang lalai dalam semayang dapat apa? Dapat neraka wail. Dapat neraka wail. Siapa nak? Neraka wail ni bukannya nama neraka. Dia satu lembah. Tahu ke lembah? Tahu. Valley. Satu wadi kata bahasa Arabnya. Satu valley dalam neraka Jahannam. Yang luasnya kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Burung tu 500 tahun baru sampai kalau dia terbang dari tepi ke tepi. Tahu? Itu neraka apa? Neraka wail. Siapa nak? Ini sembahyang orang yang lalai. Ya? Lalai ada 4 jenis lalai. Orang yang lalai akan dimasukkan dalam neraka yang bernama wail. Bukan orang lalai dan sembahyang dia masuk dalam wail ni. Ya, macam-macam. Orang mengumpat pun nak masuk neraka wail juga. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu orang mengumpat akan dimasukkan juga dalam neraka wail. Orang yang tipu timbang, tipu sukat pun nak masuk neraka wail juga. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Orang yang suka berdusta kan masuk dalam wail juga. Wailul lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin. Itu neraka wail. Banyak lagi cerita wail ni. Wail ni neraka. Itu sebab orang Hindu tu bila dia menyambut Thaipusam apa banyak? Apa banyak? Dia sebut wail. Itu neraka tu, neraka. Aku nak neraka. Kata tahu. Itu sembahyang orang yang lalai. Orang yang lalai Allah nak hadiahkan neraka wail.
Atau kalau kopi tu payah benar ustaz, tak payah semayang. Kalau tak semayang lagi teruk, tahu? Kerana orang yang tak semayang tu dianggap oleh Rasulullah macam kafir. Man taraka solata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan kafir yang nyata. Nyata kafirnya. Itu kalau meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Cuma imam kita, Imam Syafi'i mengatakan kafir itu bukan kafir hakiki. Kafir itu ialah kafir nikmat. Kafir nikmat artinya dosa besar, masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Sudah lepas dari neraka, dapat dia masuk ke dalam syurga. Itu dia kafir hakiki. Bukan kafir hakiki, kafir nikmat ya. Ada lagi. Okey. Tak baca lagi, nanti kejap. Buat. Kemudian itu semayang yang kedua tadi, semayang apa? Orang yang lalai. Yang ketiga semayang apa? Tarik apa? Tarik tali. Semayang orang tarik tali. Kejap-kejap ingat, kejap-kejap lupa. Bukan lupa. Kejap-kejap ingat, kejap-kejap lupa. Tengah semayang tu, amin kata jemaah. Semayang rupanya ya. Begitulah, kadang ingat, kadang lupa. Orang sembahyang yang macam ni, ketika dia ingat dapat pahala, ketika dia lupa dapat dosa. Nak mana? Nak pahala ke nak dosa? Nak pahala. Jadi sebab itu puan-puan, sembahyang ni sekurang-kurangnya tahu makna bacaannya. Dia baca tu dia tahu maknanya. Ada tak risalah-risalah yang mengandungi makna-makna dalam sembahyang? Bukan nyuruh pandai cakap Arab. Sekurang-kurangnya makna dalam sembahyang tu dia tahu. Baca Fatihah dia tahu maknanya. Baca tahiyat dia tahu maknanya. Duduk antara dua sujud dia baca Rabbighfirli warhamni tu dia tahu maknanya. Ya. Surah-surah yang tinggi-tinggi tu mungkin dia tak tahu maknanya. Tak apalah yang tu. Tapi yang eloknya tahulah ya. Sebab di antara nak khusyuk sembahyang tu mesti at-tafahum. Apa ni at-tafahum? Faham maknanya. Bila dia sebut walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dia pun takut. Bagi mereka ialah azab yang pedih di antara disebabkan apa saja yang didustakan oleh mereka. Sekurang-kurangnya nak tahu sikit-sikit lah mana-mana itu ya. Dalam sembahyang tu kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dia tahu maknanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia tahu maknanya. Tu nak tafahum. Kalau sebut aja tak tahu makna, siapa orang nyanyi Hindustan, nyanyi pandai, makna tak tahu. Ada lah orang apa tu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan. Ya ho janggeli kahe apa tu ya? Apa tu ya? Siapa tahu kata? Ada orang Hindustan ni? Tak ada. Saya pun tak tahu. Tapi nyanyi pandai. Cel cel Mary Sati, hai Mary hati. Apa tu ya? Apa katanya? Siapa pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Macam itulah. Dia nyanyi pandai tapi makna tak tahu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa katanya? Rabbighfirli apa katanya? Ampunkanlah dosa aku. Warhamni apa katanya? Rahmatilah aku. Wajburni apa katanya? Cukupkanlah apa yang tak cukup bagi aku. Tak cukup iman, cukupkan. Tak cukup ibadah, cukupkan. Tak cukup pahala, cukupkan. Lagi apa? Tak cukup ketenangan, cukupkan. Minta cukupkan ya. Wajburni warfa'ni apa? Angkatkanlah aku. Suruh angkat. Mana? Pucanya. Mana? Darjat aku di sisi kamu. Warfa'ni. Warzuqni apa? Berilah rezeki kepada aku. Itu sebab kita bila duduk tahiyat, duduk antara dua sujud tu, fikirkan ataupun makna tu dihayati maknanya.
Jangan sebut ya Rabbi entah apa-apa. Kadang-kadang tamak ninah pun tak ada. Ada tak orang duduk balik tu. Balik sujud balik. Tak ada tamak ninah. Bila nak khusyuk sembahyang begitu? Ya warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Rezeki itu bukan mamam aja. Apa? Ilmu rezeki dah. Masa digunakan diluangkan untuk ceramah pagi ni rezeki ke tak? Rezeki lah tu. Lagi? Apa lagi? Dapat menantu rezeki ke tak? Rezeki. Dapat suami rezeki tak? Dapat cucu rezeki tak? Anak dapat 5A UPSR rezeki ke tak? Itu tidak rezeki. Warzuqni. Wahdini. Apa kata wahdini? Berilah petunjuk kepada aku. Kita minta petunjuk dari Allah. Kalau petunjuk ni dari Allah, mesti baik punya. Kalau ilham boleh baik, boleh jahat. Petunjuk garanti baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik-baik aja iman petunjuk ya. Ibadah petunjuk. Lagi apa? Kebenaran petunjuk. Apa saja kita buat hendak yang benar, tak hendak yang palsu ya. Itu petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk tu dia sentiasa berada dalam kebenaran. Ibadahnya benar, akidahnya benar, akhlaknya benar, perjuangannya benar. Apa saja yang diceburinya adalah dalam kebenaran. Dia dapat apa? Petunjuk. Itu kita minta wahdini. Berilah hidayah kepada aku. Wa'fu anni. Apa tu wa'fu anni? Wa'afini tadi. Wa'afini. Apa? Sejahterakanlah aku. Biar sejahtera. Iman aku sejahtera, ibadah aku sejahtera, badan aku sejahtera, apa saja sejahtera. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Tengok, mula minta ampun diakhiri dengan minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Ya. Kalau dia tahu, dia akan 8 permintaan kita ni ketika duduk antara dua sujud. Kalau dia betul-betul faham layak ke tak layak masuk syurga. Yang pertama, dosanya sudah diampun. Yang kedua, dirahmati oleh Allah. Kita masuk syurga bukan dengan ibadah kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah cukupkan apa yang tak cukup. Tak cukup rezeki dicukupkannya. Tak cukup iman dicukupkannya. Tak cukup pahala dicukupkannya. Tak ke tak nak? Hati minta lah betul-betul ya? Lagi? Wajib ni warfa'ni. Di akhirat nanti dapat pangkat yang tinggi, dapat golongan al-muflihun, al-faizun, al-muqarrabin, ya, ashabul yamin. Tak ke tak nak? Ini pangkat ini lebih baik daripada pangkat dunia, lebih baik daripada Tan Sri, lebih baik daripada Datuk Sri, lebih baik daripada Tun, lebih baik daripada AJK, PJK, lebih baik daripada AMN, lebih baik daripada TNB, lebih baik daripada JKR. Ini pangkat-pangkat di syurga. Lebih hebat lagi tu ya. Itu apa? Warfa'ni. Lagi warzuqni. Allah minta, kita minta rezeki dari Allah Taala, minta ilmu yang memberi manfaat, dapat anak biar anak-anak yang soleh. Kalau dapat anak yang soleh itu untung ke tak? Untunglah tu. Kita dah mati esok, mereka berdoakan untuk kita. Kalau tak soleh macam kita mati, dia mau buat apa? Kita dah mati, dia mau buat apa? Dia naik motor. Wow. Tengok kata, ngapa kata tengok lah. Ngapa kata tengok tu? Udah tinggal satu roda je. Siapa ndak anak apa tu angkat tangan? Kita ndak anak-anak biar yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Wa walidin solihin yad'ulah. Itu kita minta tu, warzuqni, rezekikan kita kepada anak-anak yang soleh. Rezekikan kita ni dengan ilmu yang memberi manfaat. Rezekikan kita ni dengan ketenangan jiwa. Dan sebagainya. Itu minta warzuqni. Wahdini, beri hidayah kepada kita. Jangan ilham. Ilham dia boleh jahat. Boleh baik, boleh jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diilhamkan kepada mereka tentang kejahatan-kejahatan dan juga ketakwaan. Takwa pun ilham juga namanya. Jahat pun ilham juga namanya. Ada tak Allah ilhamkan kepada orang-orang dan hasilnya benda-benda yang jahat? Ada tak? Ada. Macam lagu-lagu yang mengajak manusia buat maksiat itu ilham tu. Tahu aja dia mereka lagu tu. Ada tak? Tahu ke tak tahu? Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar ke dah mana? Itu lagu lah tu. Ilham lah tu ya. Mari kita apa? Apa kak?
jalan bersama. Kemana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Keng. Itu ilham betul. Kita tak nak ilham yang jenis itu. Kita nak wahdini, hidayah dari Allah Ta'ala. Wa'afini, sejahterakanlah aku, badan aku biar sejahtera, iman aku biar sejahtera, akhlak aku biar sejahtera, jangan merosakkan orang lain, jangan merosakkan diri sendiri. Wa'afini, wa'fu anni, maafkan aku. 8 permintaan kita. Yang mana tak nak? Yang mana tak nak? Semua anda. Itu sebab semayang sekarang biar ada beza dengan semayang yang dulu-dulu ya. Bila kita duduk antara dua sujud tu, kita minta betul-betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semayang yang ketiga. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Macam chips more. Tahu ke chips more? Sekejap ada, sekejap tak ada. Itu chips more lah. Macam dalam masjid ni lah. Kadang ada, kadang tak ada, kadang ada. Dia orang lain datang sok tak ada. Itu ada orang lain datang ada. Itu chips more lah tu. Ada chips more dah ni? Ada, dia tak ngaku aje lah. Chips more. Jadi kita nak tu biar sentiasa ingat kita tengah sembahyang ya. Ingat saja. Yang keempat, apa ni jenis sembahyang apa? Jenis orang yang khusyuk. Sembahyang yang khusyuk. Dia khusyuk. Sentiasa ingat. Nak khusyuk ada 6 perkara. Kalau nak khusyuk, kita nak khusyuk ni. Yang pertama mesti membesarkan Allah Ta'ala. At-ta'zim namanya. At-ta'zim, membesarkan Allah Ta'ala. Bila sebut Allahu Akbar, siapa yang besar? Allah yang besar ya. Bukan kita yang besar ya. Kadang-kadang kita yang besar. Allahu Akbar. Aku ni seorang je rajin. Itu siapa tu? Siapa tu? Membesarkan diri sendiri lah tu. Kita nak membesarkan Allah Ta'ala. Yang kedua al-haibah. Apa itu al-haibah? Rasa hebat Allah Ta'ala. Yang hebat siapa? Allah Ta'ala. Kita hebat tak? Kita hebat ke tak? Kita ni apa hidup? Itu yang kedua, al-haibah. Yang ketiga at-tafahum. Apa itu at-tafahum? Faham apa yang dibacanya. Faham apa yang dia baca. Yang keempat namanya hudurul qalb. Hudurul qalb. Artinya hadir hatinya ketika dalam sembahyang. Yang kelima al-haya'u, malu. Al-haya'u artinya malu. Malu dengan Allah Ta'ala. Malulah kalau dah tua-tua ni tak nak sembahyang. Malulah kalau dah tua-tua pakai apa? Pakai mini skirt lagi. Malu dengan siapa? Malu dengan Allah. Kalau dah tua-tua, udah umur 73 ni, ya, pakai seluar pendek lagi, malu ke dah? Malu dengan Allah Ta'ala. Malu kalau lambat-lambat sembahyang, ya, itu kan al-haya'u. Malu lah kalau dah umur 70 baca Quran pun tak reti lagi, malu lah. Itu al-haya'u. Yang ke-6, tadi 5 ya? Yang ke-6 syukur dengan Allah Ta'ala. Kita jadi orang yang sembahyang ni bersyukur dengan Allah Ta'ala. Bila ada 6 perkara ni, baru dapat khusyuk. Orang yang khusyuk, apa Allah janjikan? Apa Allah janjikan? Kemenangan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sembahyang mereka. Itu sembahyang yang khusyuk. Ya, contoh orang sembahyang khusyuk, contohnya Rasulullah sallallahu. Dia sembahyang punyalah khusyuk. Lamanya berdiri itu sampai bengkak-bengkak kaki. Sampai bengkak-bengkak kaki Nabi tu khusyuknya. Ada satu malam tu sampai dia terjatuh, terduduk tahu. Dia tegur adik isterinya, yang ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang kamu ria-ria benar ni, teruk benar sembahyang sampai terjelepuk sampai terduduk ni ngapa? Bukankah kamu ni dah dijanji syurga oleh Allah Ta'ala? Kamu ni dapat title Habibullah, kekasih Allah. Bukankah kamu ni dah jamin syurga? Apa kata Nabi? Afala an akuna abdan syakura, kata Nabi ya. Tak bolehkah aku ni menjadi hamba yang bersyukur? Itu dia. Itu khusyuk. Ali pun begitu juga. Dia satu kali dalam satu peperangan kena panah. Tang betih. Ada yang kata tang belikatnya, ada yang kata tang betih. Belikat tu bau ni ya. Betih tu betih kan.
Datang sahabat suruh dia semayang. Kalau kita hari ini ada orang langgar di Mutaka, betul kita suruh dia semayang macam. Gila ke tak? Gila kamu ni Tapi sahabat dulu macam gila, tapi tak gila. Dia suruh semayang. Bila dia angkat takbir aja, sahabat pun tarik panah yang kena kakinya tu, yang kena betis tu. Panah ni bukan macam pisau tarik gitu je kan. Panah ni kena buat macam mana? Kena dihonggih-honggih, lu tahu honggih? Kena honggih baru tarik. Pasal apa dia? Bukannya tajam terus itu, dia ada apa? Ada macam panah tu ya, macam panah macam panah. Kena honggih dulu baru tarik. Tapi Ali tu tengah semayang, tahu seakan nak mengadu, berkerut muka pun dia tak. Kerana dia bila dia takbir aja, antara dia dan Allah khusyuk berbenar. Langsung tak teringat apa-apa. Bila dah salam, sedar-sedar dah tak ada aja panah. Kita ada apa tu? Ada ke apa tu? Khusyuknya. Terus akan panah. Ada nyamuk pembatal semayang. Batal ke tak? Batal tu. Ini dia khusyuk ya. Orang yang beruntung, orang yang khusyuk. Yang kelima, semayang apa? Semayang Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Yang ini tak nak saya cerita. Pasal tak ada. Ada Rasul angkat tangan? Tak ada orangnya. Ada Nabi angkat tangan? Tak ada juga. Orang perempuan mana ada Rasul? Yang Nabi ada? Tak ada juga. Rasul palsu adalah. Di Ipoh dulu ada seorang cikgu, namanya Cikgu Maryam. Dia mengaku jadi Rasul. Apa jadi yang lepas ni saya pun tak tahu. Tapi saya ingat lagi apa tu tahun 80-an. Dia mengaku dia jadi Rasul. Dipanggil dia pejabat agama, apa tindakan mereka saya pun tak tahu. Dia Rasul perempuan kata dia. Kemudian ada tak Rasul untuk orang Melayu? Ada ke tak ada Rasul orang Melayu? Ada. Itu di Selangor, bukan di sini ya, di Selangor. Itu tak ada. Jadi semayang Rasul-Rasul ni tak nak saya ceritakan pasal orang ni pun tak ada. Yang cakap ni Rasul kan? Tidak. Jadi apa nak cerita? Semayangnya sentiasa khusyuk. Kerana dia menganggap semayang itu dia dialog dengan dia, dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi itu dia semayang sampai terjatuh-jatuh, sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu 5 peringkat semayang. The question is, in which group do we belong? Kita ni di peringkat yang mana? Yang jahil ke, yang lalai ke, yang tarik tali ke, yang khusyuk ke, atau semayang Rasul-Rasul ya. Sudah kita tahu di mana kita berada, maka kita kalau kita masih masuk dalam yang khusyuk, kita komplimen, jaga khusyuk dalam semayang. Kalau kita masih lagi semayang orang jahil, apa buat? Rajin-rajinlah menuntut ilmu ya. Kalau ada orang ajar bab semayang, sungguh-sungguh ya. Jangan cincai-cincai aja, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Kerana hukum menuntut ilmu itu apa? Wajib. Okey. Sekian dulu ya. Sebelum saya tutup, ada soalan di sini. Ada soalan yang lain? Lebih masa dah. Okey, saya bacakan soalan sini. Yang pertama tadi saya nak tanyakan, kalau kita nak semayang depan Kaabah, di Mekah, di situ tiada kerusi, macam mana nak semayang yang berdiri? Berdiri aja lah. Semayang berdiri, tak boleh sujud, tak payah sujud. Tunduk aja badan ketika berdiri tu. Tengok ni, tengok saya demonstrasikan. Rokok boleh kot? Boleh rokok tak? Boleh? Allahu Akbar. Betul, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladhdallin ya. Dah habis baca ayat, betul? Rokoklah. Betul, i'tidal lah. Sujud tunduk aja. Tunduk lagi. Bawah sikit daripada rukuk. Kalau rukuk begitu ke bawah sikit daripada rukuk. Betul, duduk antara sujud, berdiri balik. Betul? Tunduk balik. Itu cara sujudnya ya. Begitulah. Betul? Rakaat yang kedua, ketiga. Faham ke ni? Yang orang yang menanya tadi, faham ke tak? Itu caranya. Yang kedua, itu soalan yang kedua. Ini dia, apa namanya tak? Apa hukumnya jika kawan di sebelah baca kuat hingga terganggu? Terganggu kata Haji Angki. Bukan terganggu, terganggu. Hingga terganggu. Lebih-lebih lagi orang perempuan
suara tu jangan sampai dengar orang sebelah. Dia dengar apa? Telinganya sendiri aja. Jangan sampai orang lain terganggu dia sembahyang. Lelaki pun tak boleh. Kalau lelaki dia sembahyang, hendaknya dia sengar pula tu. Orang kiri kanan dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sebelah dah tak boleh. Dia tengah baca Fatihah pun ya. Haram hukumnya kalau terganggu orang sebelah. Ya, sembahyangnya sah tapi dia telah melakukan benda yang haram. Sebab itu baca ni perempuan, lebih-lebih lagi orang perempuan biar kedengar telinga sendiri sahaja. Jangan sampai orang lain dengar. Jangan sampai orang di jalan pun dengar. Orang di jalan pun dengar. Dia baca Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solah. Dengar dia orang di jalan. Jangan. Biar dengar sendiri. Ya, kerana suara perempuan itu adalah aurat. Ya. Sebab itu nak cakap dengan orang lelaki pun kena jaga aurat tu, kena jaga suara. Ya. Ustaz, kalau perempuan ni gelak kuat Ustaz? Kalau dia gelak betul macam dalam suyur bunyi, haram lah tu. Ya. Dia macam kejap ni gelak tak apalah ya. Kejap-kejap. Tapi kalau bunyi itu haram hukumnya ya. Kalau orang tak dengar, kita seorang je dengar. Tak apalah, tapi jaga baik-baik. Kerana suara aurat tu ya. Nak bercakap pun kena jaga elok-elok. Jangan manja bunyi suaranya. Dia nak nanya ke ustaz. Ustaz. Tak macam? Tak macam? Lenyor dah ustaz tu. Lenyor tau. Jangan harus kau begitu. Dengan ustaz ini tak apalah ya. Jadi biar dengan suara yang biasa, dengan intonasi yang biasa. Jangan sengaja-ngaja dia dielok-elokkan suara tu. Tak boleh. Itu yang kata tuan guru tu. Sebab itu masa dia jadi Menteri Besar Kelantan dulu, ya, dia tidak izinkan orang perempuan membaca Al-Quran dalam majlis tilawah Al-Quran. Tak boleh, tak baginya. Kerana suara itu adalah aurat. Bila dimolek-molekkan suara itu, dia menyebabkan orang lain terpengaruh. Ya. Begitu juga marhaban. Ini banyak kumpulan marhaban ni kan. Dengar dia orang, dia pakai mikrofon pula. Marhaban. Suara siapa itu? Tak lain suara timah tu kan. Minta maaf lah timah ya. Bukan timah sini ni, timah lain. Ya. Kalau antara demo aja tak apa. Dalam bilik yang tertutup, orang lelaki aja, orang lelaki tak ada, orang perempuan aja tak apa. Ya. Atau kalau orang lelaki tu ngendap, kalau orang lelaki tu ngendap, siapa yang nyuruh dia ngendap? Ya. Orang yang ngendap tu dia apa? Dia gatal benar. Tak tahu tu, tak usah lah ngendap ya. Tapi kalau saja-saja, jangan ya. Lagi? Habis? Okey, sekian dulu. Minta ampun, minta maaf, salah silap ya. Maklumlah. Bila bercakap banyak ni, banyak salah. Apa ni? Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Apa lagi tak? Sekali lagi. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Okey, saya diam. Sebut. Banyak. Tak betul. Sekali lagi. Banyak cakap, banyak salah. Lagi? Lagi? Okey, alhamdulillah. Maknanya matlamat kita sampai pagi ni. Kalau hafalnya ni. Ya. Sampai bila nak hafal ni? Sampai mati hafal ni ya. InsyaAllah ya. Okey, sekian dulu puan-puan, minta maaf ya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.